Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kita mulakan dengan 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadza wabillahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حسبنا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا الكريم. Seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan inayah taufiq dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita bertemu pada bicara pengajian berkitab kita pada malam ini, menggunakan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Malam ini insya-Allah, tuan-tuan, kelangsungan daripada riwayat yang ke 31, 32. Malam ini kita masuk riwayat yang ke-33 di bawah tajuk yang lebih banyak menulis, lebih luas ilmunya. Yang lebih banyak menulis, lebih luas ilmunya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. أخرجه البخاري والترمذي. ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, perawi kita malam ini, yang mana Abu Hurairah ini, tuan-tuan, adalah seutama-utama sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama sahabat yang mana Allah anugerahkan kepada Abu Hurairah ini kuat ingatannya, bagus hafazannya. Dan diriwayatkan apa sahaja yang Abu Hurairah ini dengar, kebanyakannya dia akan ingat sepanjang hayat dia. Ini kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan oleh kerana itu juga kebanyakan riwayat sampai melalui jalur ataupun riwayat dari Abu Hurairah yang nama sebenar beliau Abdul Rahman ibn Sakhrin.
Malam ini Abu Hurairah riwayat yang langsung dari kata-kata beliau, yakni daripada asar kata-kata Abu Hurairah sendiri pada bab menulis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebelum-sebelum ni. Riwayat yang ke-31, apa kata Nabi? Ista'in biyaminik, bila seorang sahabat mengadu kat Nabi, syaka rajulun minal ansar, seorang lelaki daripada golongan ansar, yakni penduduk Madinah, datang mengadu syaka, perihal diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia suka lupa apa yang dia dengar dari Nabi. Walhal dia amat teruja apa yang datang dari Nabi itu. Namun ingatannya selang beberapa hari akan lupa perkataan-perkataan Rasulullah itu. Maka bawa kesedihan pada dia. Dia tanya Nabi bagaimana? Untuk dia mengekalkan ingatannya itu atau untuk mengembalikan ingatannya itu saat dia lupa. Maka Nabi sebut, ista'in biyaminik, minta tolonglah kamu dengan tangan kanan kamu. Wa auma'a biyadihi ilal khab, sambil Nabi buat isyarat di atas, orang kata di atas angin lah sana, kan? Sambil isyarat menggayakan gaya menulis tu. Maknanya ista'in biyaminik, maknanya sambil Nabi buat isyarat lagu ni, minta tolonglah kamu dengan tangan kanan kamu, yakni tulislah apa-apa yang kamu dengar daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan tulisan itu kelak boleh mengingatkan apa yang kamu lupa, boleh rujuk balik, boleh tengok balik nota tu ataupun tabik tu. Itu telah kita syarahkan. Demikian juga kalau kita nak mengekalkan ingatan itu akan ilmu yang kita peroleh, apatah lagi dalam bab keadaan sahabat sewaktu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu juga dekat Nabi. Pada riwayat yang lain berlaku pada orang lain pula. Lemah ingatannya. Tapi pada bab nak menulis, dia tak boleh tulis. Maka Nabi perintah sahabat yang lain supaya membantu ingatan sahabat yang sering lupa ini dengan cara menolong menulis sesuatu itu daripada Rasulullah untuk sahabat yang lupa itu. Maknanya kita boleh minta tolong orang untuk tulis sesuatu, sekiranya kalau kita sendiri yang lemah ingatan, kita boleh minta tolong orang menulis akan ilmu itu supaya kita boleh memerhatikannya semula, melihatnya semula, mendapatkan semula ilmu itu saat kita lupa. Walhal catatan itu bukan kita yang tulis, orang lain yang tulis bagi pihak kita. Itu pun satu kaedah yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun malam ini tuan-tuan nak menceritakan siapakah sahabat yang paling banyak mencatat apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada hadis-hadis itu. Baik. Kata Abu Hurairah, "Ma kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam", tidak ada dari keseluruhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya. Tak ada siapa yang lebih banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya kecuali Abdullah bin Amr bin As. Maka dia lebih banyak daripada saya kerana dia menulisnya dan saya tidak menulisnya.
Kata Abu Hurairah, tak ada siapa di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi lebih daripada aku. Cumanya pada bab mencatat, cumanya pada bab menulis hadis itu lebih ada lagi seorang sahabat. Lebih kenapa sahabat ni? Kerana dia menulis apa yang datang dari Nabi. Maka lebihnya di situ. Tapi kalau bab segi menghafaz riwayat, yang paling utama, yakni yang paling banyak menghafaz hadis itu ialah Abu Hurairah sendiri. Cuma kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As ini lebih dia tulis apa yang datang dari Nabi ni, apa yang aku tak tulis. Dia catat apa yang aku tak catat. Tapi kalau segi hafazan, mengingat riwayat hadis, maka Abu Hurairah lah, tak ada siapa yang lebih daripada dia. Tuan-tuan, untuk rekod, Abu Hurairah dia hafaz. Dia hafaz, bukan dia catat nak, dia hafaz 5,374 hadis. Sebab tu dia seutama-utama sahabat. Kita nak hafal hadis 40 pun tuan-tuan, mengkelai dalam diri sendiri. Saat ingat, saat lupa, saat ingat, saat lupa. Tu hadis 40. Berapa hadis 40 dah kita mengajar? Berapa dah sebelum ni tuan-tuan? Kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis akhlak mulia. Ni 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Patut 120 hadis dah, ataupun dekat menghampiri dah 120 riwayat. Berapa dah yang tuan-tuan dan puan-puan ingat? Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengingat hadis langsung dari baginda sallallahu alaihi wasallam 5,374 hadis. Tu kelebihan Allah bagi kat dia. Nah. Dan sampai hujung usia dia mengingat hadis ini. Kelebihan Abu Hurairah ni. Nah. Ranking yang kedua, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar 2,630. Nah. Kemudian ranking yang ketiga, Anas bin Malik 2,286. Ni hafal tuan-tuan, bukan catat. Nah. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah 2,210 riwayat. Dengar pun gerun tuan-tuan. Kemudian Ibnu Abbas ataupun Abdullah Ibnu Abbas 1,660 hadis. Ranking yang keenam, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah 1,540 hadis. Ranking yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri. Kita bisa dengar nama dia. 1,170 riwayat. Persoalan dia tuan-tuan dan pertanyaan kita malam ini, kita berapa riwayat yang kita dengar dan kita ingat kalam Rasulullah berbanding kalam-kalam manusia lain? Tuan-tuan boleh ingat, puan-puan boleh ingat berapa lagu? Lirik dia, siap melodi dia, tak lari tune dia, cantik ya macam penyanyi asal.
boleh ya sedia dok keluar di hujung lidah ni. Nak siap chorus lagi. Nak habaknya nama kepala lagu tu. Nak tanya pula nak ambil awal ke, nak mula tengah ke, ambil hujung ni. Oh, kemah tuan-tuan, tak apa lapis-lapis muda lah ni. Kan? Lapis-lapis zaman TikTok ni. Habak ni. Tapi bila suruh sebut 3 riwayat dari Nabi, kepala ni dia tak tahu nak garu belah mana. Pegang tadi tak kena, pegang tadi tak kena, kan? No, cah belum. Allahu Akbar kabira, tuan-tuan. 5,374 riwayat. Ingat sepanjang hayat dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jauh kita dengan sahabat Allah. Baik, riwayat ini nak cerita apa? Dalam bab menulis menang dekat Abdullah bin Amr bin As daripada aku, kata Abu Hurairah, lebih kat dia, kerana dia menulisnya dan saya tidak menulisnya. Tapi kalau segi bab hafazan, mengingat dengan zihin dan akal, boleh pada Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi tak peliklah tuan-tuan, dan tak rasa benda yang orang kata apa, bila tuan-tuan dengar sedia naik nama Abu Hurairah ni, belum nama Nabi naik nama Abu Hurairah, sebelum naik nama Nabi naik nama Abu Hurairah. Tak heran, karena beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, siapa yang banyak menulis, mencatat, akan banyak ilmu yang dia peroleh. Ini sambungan daripada apa yang kita bicarakan sebelum-sebelum ni. Hadis ini juga berkait rapat dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelum, hadis ke-32 dan hadis ke-31 sebelum-sebelum ni. Yang menyatakan bahawa orang yang menulis itu ialah orang yang paling banyak memperolehi ilmu. Kadang-kadang kita dapat ilmu tu, tapi kita lupakan dia. Enggak. Maka cara untuk mengingat dan mengembalikan ilmu itu dengan melihat kembali catatan. Tuan-tuan, kalau rasa payah sangatlah nak tulis, payah rasa nak minta, lagi payah lah kalau minta tolong orang, tolong tulis kat kita kan. Macam riwayat 2 minggu yang lalu, tuan-tuan tengok rakaman Abang Munir kita sudah lah. Dia juga boleh mengembalikan ingatan kita. Nak buka balik hak dia rekod ni, nak dia rakam ni. Fungsi rakaman sama seperti fungsi menulis. Cuma menulis ni dia lebih cepat kerana kita tulis yang penting-penting. Kalau rakaman dia kena ambil pada awal, dia nak kena cari dia punya minit-minit yang kita nak cari point tu, kan? Kadang-kadang duk cari 3-4 minit tak jumpa lagi hak kita nak cari tu. Adapun kelebihan tabit menulis, dhabtul kitabi ini yang kita sebut hari itu, kita dapat langsung melihat catatan kita pada bab yang kita nak ingatkan dia akan ilmu itu. Tapi fungsinya sama, rakaman dengan menulis fungsinya sama, mengembalikan ingatan kita sewaktu kita lupakan dia. Abu Hurairah sendiri mengakui kelebihan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, kerana dia menulis hadis sedangkan Abu Hurairah tidak menulisnya.
Abu Hurairah ni dia tak tulis hadis, dia hafaz. Tapi Abdullah bin Amr bin As menulis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan Abu Hurairah memiliki keistimewaan dalam hal ingatan. Ia memiliki kelebihan dalam seni menangkap apa saja yang didengarnya. Sedang ingatannya, yakni Abu Hurairah ini mempunyai keistimewaan dari segi menghafal dan menyimpannya. Dia boleh ingat lama. Nah, ketika ia mendengar, yakni ketika Abu Hurairah mendengar sesuatu, maka ia akan menampung, dan hal ini akan tertanam dalam ingatannya hingga dihafalkan secara tuntas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga hampir tidak pernah melupakan satu kata atau satu huruf dari yang telah didengarnya, sekalipun usianya bertambah tua. Tapi kita tak ada kelebihan ni, tuan-tuan. Ada pun tak banyak macam Allah anugerahkan Abu Hurairah ni. Ini pun ada hikmahnya, tuan-tuan, supaya hadis sampai pada kita daripada bab silsilah periwayatan itu. Zaman sahabat turun zaman tabi'in, hadis itu daripada zaman tabi'in turun pada zaman tabi'in, turun sampai akhir tiba ke zaman kita. Dibukukan hadis ini, tuan-tuan. Bermula pembukuan ataupun penulisan secara orang kata serius lah ialah pada abad yang kedua. Pada abad yang kedua zaman Bani Umayyah. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 daripada Bani Umayyah. Zaman dia lah yang dia suruh ni sangat-sangat. Umar ibn Aziz, Umar bin Abdul Aziz ni dia suruh-suruh, dia sangat-sangat berhajat zaman dia boleh dikumpulkan. Kumpulkan apa, tuan-tuan? Mereka-mereka yang mengingat sebanyak mungkin hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibukukan dengan cara dicatat secara tersusun pada abad yang kedua. Zaman Nabi tulis, tapi secara orang kata apa? Taklah tersusun. Hak mana boleh tulis, mereka tulis supaya boleh mengingatkan kelupaan mereka. Tapi zaman Umar bin Abdul Aziz lah yang secara orang kata apa, konsistennya menghimpun semua penghafaz hadis untuk meletakkan dan menghimpunkan hadis itu pada suatu disiplin ilmu, yang akhirnya hadis itu, tuan-tuan, ada yang sahih Bukharinya, ada sahih Muslimnya, Al-Kutubus Sittah, 6 periwayat hadis yang masyhur, masing-masing dengan kitab dan riwayat masing-masing sampai ke zaman kita hari ini. Tapi untuk zaman Nabi dah ada yang menulis. Antaranya Abdullah bin Amr al-As. Kerana dia menulis, kata Abu Hurairah, apa yang aku tak tulis. Kita pernah bawa satu riwayat dulu, tuan-tuan. Mula-mula kitab peristiwa akhir zaman. Lepas daripada subuh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi berkhutbah. Nabi tak turun daripada mimbar lepas daripada subuh itu, melainkan hampir nak masuk zuhur. Turun, rehat saat, masuk zuhur, salat zuhur, habis salat zuhur, Nabi naik khutbah atas mimbar sampai hampir masuk waktu asar. Nabi rehat saat, masuk waktu asar, lepas mayang asar, Nabi naik mimbar semula hingga hampir terbenam matahari. Semua yang Nabi sampaikan
semua hadis belaka. Nabi menceritakan apa yang telah berlaku. Nabi menceritakan kepada sahabat apa yang sedang berlaku. Nabi menceritakan kepada sekalian sahabat apa yang bakal berlaku. Dan kata sahabat, termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa-siapa di kalangan kami pada waktu itu yang ada dalam majlis khutbah itu, sesiapa yang di kalangan kami yang kuat ingatannya, dialah yang paling banyak mengingat hadis yang Nabi sampaikan itu. Bahkan ada sebahagian kami lupa apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah itu. Kemudian apabila kami menyaksikan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kami melihat peristiwa itu, mengingatkan kami semula apa yang pernah Nabi sabdakan dalam hadis itu. Oh, kata sahabat, hak ni yang Nabi habaq itu. Lupa dah aku pun. Lupa dah kita pun. Tengok pula satu kejadian. Oh, hak ni yang Nabi cerita dulu ni. Berlaku dah hari ni. Cuma siapa yang paling banyak mengingat riwayat adalah melibatkan siapa yang paling kuat ingatannya. Dia akan ingat banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding sahabat-sahabat yang lain. Jadi bila kita ajukan pertanyaan di kalangan kita tuan-tuan, khusus anak jemaah Masjid Batu Nam ni, siapa yang paling banyak ingat riwayat dari 3 kitab hak kita mengaji ni? Seorang pun tak mengaku. Kita nak ambil ranking paling banyak riwayat. Abang Zam boleh ingat berapa hadis Abang Zam? Aku wakil kat Ustaz wakil kat Ustaz lah senang. Beza dan jauh jaraknya. Dia hafaz ni tuan-tuan, dia bukan semata-mata hafaz yang boleh membawa ingatan tu lama kekal dalam hafalan seseorang. Bukan dengan kuat ingatan sahaja. Kadang-kadang kita pun satu-satu perkara tertentu kita boleh ingat lama juga, tapi tak banyak lah. Yang kita boleh ingat tu satu-satu perkara walaupun tak banyak, pasal apa kita ingat lama? Adakah semata-mata dengan kuat ingat kita pada bab tu? Tak juga. Tapi yang membawa kita ingat lama satu-satu perkara tu kerana kehendak kita. Kemahuan kita untuk ingat lama atas sesuatu sebab. Nah, mungkin perkataan tu mai daripada orang yang kita percaya. Mungkin apa yang kita perlu ingat tu benda yang mustahak. Contoh tuan-tuan ingat nombor IC tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan rasa dia mustahak. Nombor phone tuan-tuan. Ingat pasal dia rasa, tuan-tuan rasa dia mustahak. Nombor telefon orang rumah tuan-tuan. Senang kok rebah tak mana-mana. Nak. Orang tanya nak telefon siapa ni, boleh habaq. Pasal rasa mustahak. Ataupun tuan-tuan ingat satu benda dengan sebab kerana tuan-tuan kasih benda tu. Mai daripada orang yang tuan-tuan sayang. Ingat perkataan orang yang tuan-tuan sayang ni. Mungkin sebab tu. Demikian kata ulama, kenapa sebahagian sahabat banyak sampai 1000 riwayat ni. Tuan-tuan bukan sikit. Abu Hurairah 5,000 lebih. Dia hafal dari Nabi. Adakah semata-mata dengan kuat ingatan membolehkan dia buat demikian? Sebagian ulama kata, tak juga.
Tapi yang boleh membawa kemampuan dia hebat Abu Hurairah ni kerana apa? Kecintaannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap perkataan Nabi ni dia ambil berat. Ambil kisah. Ambil cakna sungguh. Perhati dengar sungguh. Dan sedia dia mengulang apa yang Nabi cakapkan itu dalam ingatan dia. Kerana dia berkehendak. Dia mau benda tu dalam hidup dia. Dia usaha ke arah tu. Tapi kalau dia rasa tak apa kalau tak ingat pun dalam kitab ada dah. Kalau tak ingat pun boleh tanya kawan. Nah, kalau tak ingat pun ni Abang Munir ada rakam. Kan? Boleh tengok balik. Setakat tu lah. Kalau ingat, bolehlah sehari dua kot. Lepas tu dia keluar. Tapi kalau dia berkehendak, inilah sebab utama. Kenapa sebahagian sahabat boleh mengingat begitu banyak kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda tu mereka anggap penting dalam hidup mereka. Dan kalam itu pula dari manusia yang paling mereka kasih. Lebih daripada mereka itu kasih diri mereka sendiri. Ya, sahabat tuan-tuan. Hak kita sebut 7 orang tadi ni. Siapa tuan-tuan? Yang kita sebut tadi. Abu Hurairah 5,374 hadis. Abdullah ibnu Umar 2,630 hadis mengingat dari Nabi. Anas bin Malik 2,286 hadis. Aisyah binti Abu Bakr 2,210 hadis. Kemudiannya Abdullah ibnu Abbas ataupun Ibnu Abbas 1,660 hadis. Kemudiannya Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah 1,540 hadis. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri 1,170. Ni had duk mengekori ribu-ribu ni ramai ni. Cukup kita bawa 7 orang sahabat ni sebagai isyarat awal betapa para sahabat melebihkan Rasulullah. Hatta dalam perkataan Nabi dah lepas tunjuk dah kelebihan mereka meletakkan Nabi lebih dari segala-gala yang lain di kalangan manusia ini. Apatah lagi dalam bab mencontohi akhlak Nabi. Nah, sampai peringkat sahabat tak mana tempat Nabi biasa lalu lepas nak lalu. Mereka tahu. Nah, tak mana Nabi biasa berhenti, sahabat nak berhenti juga tempat tu. Sampai tu tuan-tuan. Nah. Sisa makanan Nabi, lepas nak ambil sisa makanan Nabi tu. Sampai tu. Sampai ada satu riwayat tuan-tuan, seorang perempuan pernah hadiah dekat Nabi satu pakaian. Selembar kain. Kain ni pula perempuan ni tenun sendiri. Nah. Bila tenun ni benda sulam lah noh. Benang tu, sulam sendiri, tenun sendiri. Siap jadi selembar kain hadiah kat Nabi. Bila dia bagi kat Nabi, betapa sonok Nabi ni dapat hadiah. Sebab perempuan tu buat sendiri hadiah kat Nabi. Nampak teruja pada wajah Nabi. Tuan-tuan, hadiah ni bukan nanti mahal tuan-tuan. Bukan nanti mahal. Bukan nanti kena benda tu ada orang kata hak branded. Bukan semesti penghargaan tu mai daripada nilai hadiah atau sesuatu yang kita dapat dah. Tapi daripada orang kata apa, nilai dia tu, nilai satu-satu benda tu, usaha orang tu, kesanggupan orang itu. Nah, akhir bawa kita rasa menghargai apa yang dia buat, walaupun harga tak berapa duit pun, tapi tanda ingatan tu.
menyebabkan kita hargai pemberian seseorang tak sampai pun RM10, RM20, lebih daripada 1,000 barang lain, tapi tak setara tu kita nilai penghargaan dia. Bila kita menilai balik, melihat balik cara dan corak seseorang bagi hadiah pada kita, nampak pada wajah Nabi ni seronok, dapat sehelai kain. Satu hari Nabi pakai kain tu pada tubuh Nabi. Sahabat tengok, sahabat berkenan, minta kat Nabi. Tuan-tuan gambar tak tuan-tuan ni? Orang bagi pakaian kat kawan, seorang kawan kita ni, itu kawan tu pakai, kita minta kat dia. Ha ni sahabat perempuan bagi kat Nabi, Nabi terima, Nabi pakai pada khalayak sahabat ni. Sahabat tengok Nabi pakai, pergi minta kat Nabi. Agak-agak Nabi bagi tak? Nabi SAW, antara akhlak Nabi, tak pernah menolak permintaan sahabat. Nabi kata, Nabi diam sat. Nabi kata, ya. Nabi tunaikan hajat yang minta tu. Nabi balik, Nabi duduk dulu dengan sahabat. Lepas-lepas sahabat tu minta, Nabi duduk lagi dalam majlis tu. Sekian tempoh Nabi balik ke rumah. Nabi salin, Nabi mai balik, Nabi bawa kain tu bagi pada sahabat yang minta ni. Tu akhlak Nabi. Sahabat lain yang menyaksikan kejadian ni kata kat sahabat ni, gamak minta tu. Orang hadiah kat Nabi kot. Hang boleh ambil tu. Kalau bahasa kita lah tuan-tuan ni. Saya ada seorang perempuan tuan-tuan, tapi bukan masjid ni lah. Dekat dengan masjid ni, tapi masjid lain. Minta nak buat jubah kat saya. Bukan hak main malam ni dah, tak ada. Bukan masjid ni. Dia WhatsApp saya. Orang nak buat jubah kat kita tuan-tuan ni. Tunggu lagi. Cuma dia minta, dia nak ambil contoh jubah saya. Untuk dia, memang dia jahit sendiri. Dia memang tukang jahit. Cuma dia minta contoh yang mana jubah yang sedap saya pakai lah segi saiz tu. Kita bagi. Kita dah fikir berapa hari lah nak siap jubah ni kan. Silat-silat makan tahun kan. Sebab jahit sendiri tuan-tuan. Dia pula hebat. Dulu memang dia ambil upah menjahit, itu dia berhenti lama. Ni pun berhenti ni, lama tak menjahit. Cuma teringin nak buat jubah kat ustaz. Untuk rekod tuan-tuan, bini saya tahu. Oh tak tahu Jahanam tuan-tuan ni. Bini tahu. No. Bini tahu, bini tahu yang boleh lepas jubah kita tu. Buat contoh. Tidak kata 18 tuan-tuan. No. No. Jadi ketam tebu kita kan. 8 hari siap. InsyaAllah kemudian ni saya cuba pakai jubah tu. Kalau teringat lah. Dia WhatsApp, dia kirim mai sekolah. Minta maaf Ustaz kalau pakai tak selesa ke, tak mana tak kena ke, tak elok ke. Memang elok tu kan jahit kan. Kain warna pilihan dia. Cuma contoh daripada jubah saya. Sagi ke depan kalau saya pakai, tuan-tuan jangan minta pula. Ni hak kita ni contoh aja ni, hak kisah Nabi ni. Abang awal. Bagi ambil Ustaz, Nabi boleh bagi, hak Nabi dapat hadiah. Jam. Betul eh? No. Sahabat lain kata dekat sahabat, kalau bahasa kita tuan-tuan, jalan kalau kata
hang gamak nak minta hak orang hadiah kat Nabi. Nabi pakai dah pun. Seronok pula waktu Nabi pakai tu. Nampak pada wajah Nabi betapa teruja dengan pemberian wanita itu. Hang boleh minta kat Nabi no. Dan hang pun tahu Nabi tak pernah menolak permintaan kita selama ni. Pasal apa pergi minta hak tu? Faham tak? Tapi Nabi bagi kan dah. Apa kata sahabat ni? Aku meminta ia dari Nabi bukan untuk aku pakai waktu hidup aku. Aku minta ni bukan aku nak pakai lala ni. Aku minta dari Nabi supaya aku boleh gunakan kain ini untuk waktu kafan aku. Kain yang pernah ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk aku jadikan kafan aku. Kata periwayat hadis ni, bila dia meninggal dunia, sahabat yang minta kain dari Nabi, hasil hadiah orang pada Nabi ni, benar-benar dia jadikan kain itu kafan dia. Ya tuan-tuan, sampai tu sayang sahabat kat Nabi. Kalau boleh orang kata apa yang ada pada tubuh Nabi ni nak londeh, nak ambil kat mereka. Sampai bak tak mana Nabi pernah berhenti, mereka nak berhenti juga situ. Walau tak tahu sebab apa Nabi berhenti. Asalkan nak ikut cara Nabi. Laluan yang pernah dilalui oleh Nabi kita sebut tadi, nak lalu juga. Walaupun mereka tak tahu sebab apa Nabi lalu laluan tu. Apatah lagi perkataan Nabi. Nampak tak tuan-tuan? Inilah punca utama. Kenapa sebahagian sahabat banyak ingat perkataan Rasulullah ataupun hadis ini. Dan lama ingatan itu. Pasal memang bersungguh atas kecintaan mereka pada Rasulullah. Atas bersungguh-sungguh kecintaan itu. Itulah yang menyebabkan lamanya ingat mereka apa yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. InsyaAllah ke depan saya try pakai jubah tu. Pakai tapi tak pakai di sini lah. Tapi ingat, jangan minta tuan-tuan. Seh saya bukan seh tuan-tuan. No. Tak kira Ustaz pakai tu kan. Tahulah kami ni buat apa kan. Takkan Ustaz nak tolak kan. Dia kacau lagu tu. Kacau lagu tu. Untuk saya pakailah payah. Sebab nak minta dia ramai. Kan. Benda selai tak usah pakai lah tahun ni. Pakai tahun lain lah. Itu cara nak menyelamatkan keadaan. Jadi pernah kan? Hak duk bagi serban ni telah lah. Tapi ni hak ni minta jubah kita nak buat. Jubah kat saya ni. Pernah. Daripada seorang perempuan. Namanya kita rahsiakan. Masjid berdekatan dengan masjid tuan-tuan. Banyak ni yang saya mengajar kat sana ni. Hak dekat dengan masjid tuan-tuan ni. Antaranya masjid Al-Huda, Teluk Kecai. Adakah di situ? Kan? Kemudian masjid Al-Wahdatul Islamiyah. Yang terdekat ni, yang dekat dengan Qaryah tuan-tuan. Taman Bersatu. Adakah di situ? Ni Masjid Putra, Qaryah Tok Pasai ni. Adakah di situ? No, Masjid Al-Ma'rufi, seberang kota. Adakah di situ? Jawapannya wallahu a'lam. Tapi kisah tu pernah berlaku dalam hidup saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini antara sedikit kelebihan fadilat menulis ilmu. Kita bawa sebelum ini dah 3 riwayat, termasuk riwayat malam ni, menceritakan kelebihan mencatat ilmu yang kita peroleh, supaya ia dapat membantu semula ingatan kita sewaktu kita lupa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, asal qadar itu dulu pertemuan kita pada malam ini. Kita akhiri dengan bacaan suratul mulk atau surah tabarakalladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل
إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله التوفيق والرعاية وأستودعكم الله في رعايته وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.